guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Panas sahabat-sahabat semua, Abakau geng sapu bersih terus meroyan perlekeh usaha kerajaan. Hari ini walau apapun inisiatif, walau apapun bantuan yang dilakukan oleh kerajaan kepada rakyat, ya kepada dasar-dasar ekonomi seperti mana yang dilakukan oleh Perdana Menteri dan juga YB Rafizi Ramli, semua itu diperlekehkan oleh pembangkang, khususnya pemimpin-pemimpin utama daripada Perikatan Nasional seperti Muhyiddin Yassin, Hamzah, Hadi Awang dan sebagainya. Sebenarnya sahabat semua, adakah anda terfikir bahwa apa yang mereka lakukan semua ini menutup, ya mahu untuk menutup kegagalan diri mereka sepanjang mereka memerintah ya selama 33 bulan dalam era Kerajaan Perikatan Nasional? Sebenarnya ketika itulah rakyat mengalami kesengsaraan di dalam hidup. Ya, oke. Buktinya pada ketika itu ramai yang hilang punca pendapatan, ramai yang hilang pekerjaan, ya terpaksa dikurung, makan pun susah dan sebagainya. Harga meningkat, ya inflasi meningkat, ya apalagi ya dan berbagai lagi yang gagal dilakukan oleh mereka. Tapi hari ini dengan bergegar mereka mengatakan kononnya kerajaan ini gagal. Jadi hari ini YB Rafizi Ramli menempelak ya khususnya Muhyiddin Yassin ini yang kononnya ya hebat, yang kononnya ya semasa menjadi Perdana Menteri beliau berjaya dan sebagainya. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar ya apa pencerahan daripada YB Rafizi Ramli berkaitan Tuhan ini. Muhyiddin ialah dia bela ayam lah. Okay. Mungkin dia sibuk bela ayam sekarang. Dia tak ada masa nak ambil kira pasal inflasi. Baik Jadi itu komponen yang pertama. Sekarang kita tahu bahawa harga barang sekarang ini terkawal. Ada naik tapi terkawal. Tak sama macam zaman dia dulu yang naik mencana. Apa lagi komponen yang sedang diusahakan oleh kerajaan perpaduan untuk meringankan beban kos sara hidup rakyat? Sebab itu kita usahakan untuk kita melipat gandakan penglibatan rakyat dalam industri tani moden. Kerana salah satu sebab kenapa harga masih belum turun untuk beberapa perkara, saya dah turun lebih kurang. Tapi salah satu sebabnya ialah kerana bekalan itu masih lagi belum mencukupi. Kalaupun bekalan itu ada, dia jauh. Contoh yang paling baik orang negeri ni. Tanah banyak, orang bertani, ada hasil pertanian yang boleh dibanggakan. Tapi dia tanam kat sini, dia pergi jual dekat Pasar Borong Selayang. Lepas tu orang negeri, orang Seremban jugalah pergi ke Pasar Borong Selayang. Bawa balik ke Negeri Sembilan, jual balik. Betul tak? Jadi mestilah mahal. Minyak hantar ke Pasar Borong Selayang. Lepas tu, bawa kereta, bayar minyak lagi, daripada minyak tu bawa turun ke sini. Sebab itu, kita kena lipat gandakan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan pertanian moden supaya ada di seberapa banyak kawasan di seluruh negara. Sebab itu, saya dok sibuk tentang inisiatif pendapatan rakyat. Diorang perlilah, kau ni Menteri Ekonomi ke Menteri Pertanian? Bahlul. Kau tak tahu ke untuk menurunkan harga barang, kita kena tambah bekalan. Zaman kamu tak buat langsung sebab tak seksi. Tak menarik. Nampak macam payahnya lah untuk kita menggembaling semua tenaga untuk orang bertanam, untuk kita pastikan graduan anak muda ada kerja sebagai petani moden dengan gaji 2,000, 3,000 sebulan. Dia tak nak buat, susah. Sekarang bila kita buat, dia kata, kamu ni menteri apa? Itulah kerja Menteri Ekonomi, Bahlul. Untuk menurunkan harga, kita kena tambah bekalan. Bekalan makanan ni, kau ingat boleh petik lalang kat tepi jalan ke? Kalau berani, kita tunggu ayam-ayam Muhyiddin Yassin bertelur. Kan, cara dia cakap tu macam mudah. Tak apalah bagus. Sekarang kita tunggu sampai bila lagi dia nak mula ada ladang ayam yang besar. Cuba kita tanam satu tanaman kontan lah, katakan timun. Timun paling cepat pun 2-3 bulan sehari-hari. Dia kena sediakan tapak, kena bina, kena letak para, kena letak polybag
Dan sekarang ini untuk pastikan pertanian itu moden supaya anak-anak muda kita boleh bertani dan dia rasa kerja itu sama macam kerja sebagai engineer, dia kena dalam infrastruktur yang bagus, macam masuk rumah hijau, cantik. Itu ambil masa 1-2 bulan. Lepas tu tanam benih. Lepas tu kita tunggu dia besar. Lepas tu kita petik. Dia akan ambil masa 2-3 bulan. Sekarang ini, sejak kita lancarkan akhir Februari, maksudnya March, April, Mei, Jun, Julai. 5 bulan saudara-saudari, Kerajaan Perpaduan telah berjaya memulakan tapak-tapak pertanian moden ini di 1,000 ekar di seluruh negara. Peserta, kita bagi 1 ekar tu 4 orang. Setiap seorang itu dapat plot suku ekar, semua dah disediakan untuk dia. Dia kena jaga, dia kena kemudian hasil itu dikongsi hasilnya dengan syarikat operator dan juga dia sebagai peserta. Kalau dalam tempoh 5 bulan, kita dah berjaya cari tanah, buka di 1,000 ekar. Kalaupun kamu tak sempat buat dululah, janganlah perlekehkan kerja orang. Sebab itu saya kata, untuk menangani kos-kos sara hidup ini, dia ada komponen-komponen dia. Jadi, inflasi terkawal. Kita sekarang sedang tambah dan akan terus tambah kapasiti pengeluaran makanan setempat. Supaya ada anak muda yang bekerja kat situ, dia tak payah pergi ke bandar. Kemudian orang Nogori pula tak payah pergi ke pasar borong Selayang untuk dapat beli sayur banyak-banyak. Dia ada kawasan setempat dia. Sebab itu, satu lagi komponen terakhir yang kita akan tumpukan ialah untuk menaikkan gaji pekerja-pekerja. Saya sebut tadi gaji pekerja kat Malaysia ni adalah memang menyedihkan. Orang tanya saya, ni apa kena-mena pasal gaji ni? Ini bukan kerja Menteri Ekonomi. Bahlul. Kalau gaji itulah yang orang berbelanja. Lagi tinggi gaji, lagi kuat dia berbelanja. Lagi kuat dia berbelanja, lagi naik ekonomi. Kod mananya yang bukan kerja Menteri Ekonomi? Bezanya Menteri Ekonomi sebelum ini, kawan baik saya, Azmin Ali, dia sama ada tak faham ataupun dia penakut, pengecut tak nak buat. Mungkin dia tak nampak lah kot, kabur kan. Bukan saya kata ni, siapa kata ni kat bawah ni? Nak saman minda tu pakai baju hitam All Blacks tu. Beza dia sebab sebelum ini tidak pernah ada kerajaan persekutuan yang mengambil pendirian bahawa kerajaan mesti mengambil dasar menaikkan gaji rakyat. Tu je beza dia. Sebab itu bila kita nak buat, memang ini kerja Menteri Ekonomi saudara-saudari. Kalau saudara-saudari yang pernah ingat ceramah terakhir saya sebelum pilihan raya umum yang lepas, sebelum hari mengundi, saya pernah sebut. Kalau saya berjaya lakukan satu benda saja, saya rasa saya dah lega dan saya boleh bersara dengan aman. Misi saya ialah untuk menaikkan gaji rakyat. Sebab kita berpuluh tahun tak naik gaji. Hasil daripada tak naik gaji inilah, maka sebab itulah harga barang naik sikit, kita terkesan. Nak beli rumah, kita terkesan. Nak beli kereta, semua terkesan. Anak sakit, terkesan. Sebab gaji tak naik. Selama ini, pencen lagilah tak naik. Selama ini, soal gaji ini, kerajaan, Perdana Menteri yang ada sebelum ini, gah projek besar, hebat, habis bilion sana, bilion sini. Gaji tak ada orang yang berani kata kepada toke-toke besar ini bahawa sudah sampai masanya bagi setiap RM100 hasil yang kamu dapat daripada pekerja-pekerja kamu, paling kurang RM40 mesti pergi kepada pekerja. Sekarang saudara-saudari tahu berapa? Bagi setiap RM100 hasil daripada ekonomi kita, yang pergi kepada rakyat hanyalah sekitar RM30. Jadi ekonomi berkembang macam mana pun, hebat macam mana pun, yang kaya makin kaya. Yang toke makin toke. Yang bawah tu makin miskin macam tu lah.
Sebab itu soal menaikkan gaji melalui satu dasar kerajaan adalah perkara yang paling penting yang Menteri Ekonomi kena buat, saudara-saudari. Dan saya tahu, memang menteri-menteri sebelum saya, kerajaan sebelum ini tak berani sentuh. Sebab dia bukan benda yang mudah, bergaduh dengan semua orang. Tapi sebab itulah juga saya jadi Menteri Ekonomi. Saya memang suka bergaduh dengan semua orang. Jadi insya-Allah, saudara-saudari, 7 hari bulan Ogos, itu tarikh penting untuk saya dan juga kementerian saya kerana kita akan bentangkan cadangan gaji progresif kepada kerajaan. Dan insya-Allah saya berdoa ia akan diluluskan, dan bila ia diluluskan, ia akan memulakan sejarah baru negara kita yang kita akan mula melihat gaji rakyat naik dari 1 tahun ke 1 tahun. Dengan cara itulah insya-Allah 4-5 tahun lagi tak payah tunggu Muhyiddin pelihara ayam. InsyaAllah kalau harga ayam naik sikit pun, insyaAllah rakyat kita boleh menangani kenaikan kos sara hidup itu. Ya? Jadi orang tanya saya, apa kamu buat 7 bulan? Memang saya ada pilihan. Saya boleh buat seperti menteri-menteri sebelum ini, 7 bulan pertama nampak gah dengan tokek besar sana kiri kanan. Sebut projek tinggi-tinggi besar-besar. Tapi saya juga tahu bahawa itu tak bagi labur kepada rakyat. Negara kita ni boleh bangga macam-macam. Bilion-bilion. Tapi akhirnya rakyat makin susah dan makin susah. Sebab itu tumpuan kita, tumpuan perancangan ekonomi kerajaan perpaduan yang awal-awal ialah rakyat biasa. Sebab itu Datuk Seri Anwar awal-awal menetapkan kita mesti menoktahkan kemiskinan. Allah yarham Datuk Seri Salahuddin, tumpuan dia ialah menurunkan harga makanan melalui menu rahmah. Orang kaya-kaya dalam Perikatan Nasional. Haji Hadi dia tahu apa gaji dia 80,000 sebulan memancing ikan. Dia bukan faham pun harga RM5, RM6 ni. Tak pernah ada masalah lah untuk dia. Tak pergi parlimen pun gaji 80,000 sebulan sebelum ini. Sebab itu tumpuan kita ialah kepada orang biasa. Anak-anak yang belajar kat universiti nak makan. Kalau RM10, sehari sekali je dia makan. Sebab itu Allah yarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, dia tumpu kepada soal itu. Saya tumpu basmi kemiskinan, saya tumpu pastikan inflasi juga mereda, saya tumpu untuk hasilkan tapak-tapak supaya kita boleh tambah bekalan makanan. Dan yang terakhir, kita tumpu kepada menaikkan gaji pekerja-pekerja. Datuk Seri Anwar, kalau saudara-saudari hayati, sekarang sibuk merundingkan tentang gaji sektor awam. Abang polis yang ada semua ni. Mana ada sebelum ini Perdana Menteri sibuk cerita pasal gaji sektor awam. Saya diberi tugas yang satu lagi, kenaikan gaji di sektor swasta melalui model gaji progresif. Jadi yang itu insya-Allah akan berjalan. Baik Maka sebab itu sekarang, tumpuan kita yang seterusnya ialah kepada sektor-sektor baru yang boleh menjadi enjin menjana ekonomi yang baru. Saya tahu saudara-saudari muka masam sekarang ni, sebab bosannya lah cerita pasal ekonomi. Saudara-saudari salah ceramah. Kalau nak dengar lawak bodoh, pergi ceramah Sanusi. Ceramah Pakatan Harapan, kalau ceramah saya, dia memang macam kelas ekonomi, tiap-tiap malam. Memang bosan, tapi penting saudara-saudari. Baik Dia tanya, apa kamu buat sebagai Menteri Ekonomi untuk menaikkan ekonomi Malaysia? Aku dah latih juga cakap sembang kencang. Zaman dia hampir tak buat apa. Cetak duit pun tak dapat. Akan lancarkan memperkasa ekonomi madani yang bagi kerangka keseluruhan rancangan kita untuk menggalakkan dan melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Saya pula sebelah petangnya akan lancarkan Pelan Hala 7
peralihan tenaga negara. Jadi orang tanya, kau ni menteri ekonomi ke? Sebab kau tahu, Walaon ni dia cari pasal je. Buatlah apa, dia mesti cari pasal. Jadi bila saya tumpu soal peralihan tenaga, orang PD ni tahu ke tidak peralihan tenaga ni apa dia ni? Peralihan tenaga. Tak tahu, tak apa. Jangan bimbang, Perikatan Nasional pun hampir tak tahu. Peralihan tenaga. Kita nak galakkan pelaburan di Malaysia. Kita nak wujudkan kerja-kerja bernilai tinggi yang upah dan gajinya tinggi. Engineer, saintis semua kan. Macam mana kita nak buat, saudara-saudari? Pernah tanya tak Perikatan Nasional? Pernah tanya tak masa zaman Azmin, masa zaman diorang ni, apa sebenarnya rancangan mereka untuk menumbuhkan industri-industri baru yang bukan saja boleh menarik pelaburan baru, tetapi mewujudkan kerja bergaji tinggi kat Malaysia. Pernah tanya tak? Saya tak tanya saudara-saudari, saya tanya Walaon kat luar tu. Kesian yang kat depan ni memang geleng. Memang lah. Ini orang pakatan semua ni. Sebenarnya, kita tak pernah tahu pun. Saya masuk dalam kerajaan, saya pun baru saya tahu sebenarnya tak ada apa. Tak ada perancangan. Jadi, amalan biasa kita lah. Kalau kita sakit, demam tak? Awal-awal kita buat apa? Kita tanya, kalau doktor pergi jumpa doktor tanya, you sakit kat mana? Demam berapa? Ukur, temperature. Kita kena tahu dahulu apa masalahnya. Dan itulah perkara pertama yang kami buat bila kami masuk. Kita ukur dulu sebenarnya apa sebab pelabur-pelabur sebelum ini tidak mahu masuk ke Malaysia. Baik di pasaran saham kita, sebab itu kita tengok pasaran saham macam kereta zaman dulu, enjin sekejap hidup, sekejap tak hidup. Okey. InsyaAllah saya bertahan 10 minit lagi ni. Saya tahu sebab apa. Dia mudah je, tanya pelabur. Tanya semua orang yang pengurus-pengurus dana yang menguruskan trilion ringgit dana. Kenapa dia tak nak letak duit dia kat Malaysia? Jawapan dia mudah. Cuba kita fikir. Apa sebenarnya industri-industri yang kita ada syarikat banyak-banyak ni, apa sebenarnya yang menawarkan pulangan yang lebih tinggi? Kita pun kata, kita ada ladang kelapa sawit, perindustrian kelapa sawit yang bagus. Dia kata, kalau kami nak ladang kelapa sawit dalam sektor peladangan, baik kami pergi Indonesia. Indonesia jauh lagi besar. Dia mengawal pasaran dunia. Dulu ialah Malaysia. Masa kami melabur dulu, awal-awal dulu, okeylah Malaysia nombor 1 di dunia. Sekarang ni Malaysia kecil banding dengan Indonesia. Tanya lagi. Baik, kita ada sektor pembinaan. Dia kata sektor pembinaan, rumah-rumah pun kamu tak boleh jual banyak. No? Bangunan-bangunan, kalau setakat di Kuala Lumpur tu, kalau nak beli atau melabur dalam syarikat pembinaan semata-mata, lagi lumayan melabur dekat Vietnam. Vietnam tengah naik lagi banyak ni. Singapura tengah naik lagi banyak. Baik melabur dekat Dubai, lagi maju. Tanya lagi, jadi apa lagi kita boleh tawarkan? Katakanlah sektor tenaga. Kita ada syarikat-syarikat tenaga. Dia kata korang punya tenaga masih lagi pakai arang batu. Kalau pelabur-pelabur pengurus dana antarabangsa ni, mereka disyaratkan untuk tidak melabur di dalam ekonomi yang ada arang batu. Sebab dia kira tidak membantu perubahan cuaca, menambahkan panas dunia. Jadi pemegang saham dia dekat Amerika, dekat London marah. Kalau nak melabur dalam syarikat yang tak banyak arang batu. Sudah kita. Sebab itu hakikatnya saudara-saudari, sebelum ini Malaysia tidak berjaya meyakinkan dan menunjukkan kepada pelabur-pelabur dana antarabangsa ini bahawa kita ada industri berteknologi moden masa depan yang boleh memberi pulangan lebih tinggi daripada
kegiatan-kegiatan konvensional tradisi yang kita ada. Jadi apa yang Muhyiddin buat dulu? Hebat dia baca teks ni. Apa dia tidur selain daripada dia tidur. Apa dia buat? Azmin. Saya tengok Azmin ni saya kesian. Sebab apa? Dia sekarang, contohnya, kalau Datuk Seri Anwar ada perjumpaan dulu-dulu kan, bulan Februari, Datuk Seri Anwar umumkan pelaburan daripada Amazon sebanyak 20 bilion. Ada majlis besar semua, gambar semua. Dia pun belakang-belakang dekat Facebook dia pun tulis, dia tunjuk gambar dia pergi ke Amerika Syarikat jumpa Amazon. Konon nak claim lah tu sebenarnya dia yang buat. Sama juga bila Datuk Seri Anwar ada mesyuarat ke dengan Elon Musk, pelabur syarikat besar ni, dia pun tunjuk, ni gambar aku dengan dia orang. Sekarang ini bila Perikatan Nasional kita duk tanya dia, yang kamu 33 bulan, kalau macam Azmin, kalau macam Razi Jidin, ini bukan saja 33 bulan, 5 tahun dalam kerajaan sebelum ini, apa kamu buat? Dia akan jawab apa? Sebenarnya dulu kami dah fikir, tapi kami tak sempat buat. Dia sama kalau dengan pelabur-pelabur besar, dia kata sebenarnya dulu saya lah yang jumpa dia, tapi yalah tak sempat tanda tangan. Sekarang ini masa kerajaan perpaduan lah benda itu berlaku. Macam tu serupa lah, saya boleh kata tu ada girlfriend cantik, dulu saya pernah mengorat tapi tak dapat. Dia kahwin orang lain, aku duduk simbuk, gila talak tunjukan. Saudara-saudari, hakikatnya mereka tak pernah ada idea. Sebab itu hari Khamis ini, bila pagi Datuk Seri Anwar lancarkan kerangka ekonomi madani, dan petang insya-Allah saya lancarkan pelan hala tuju peralihan ekonomi, peralihan tenaga. Ini adalah satu lonjakan utama untuk menunjukkan dan menghantar isyarat kepada dunia, dan isyarat itu telah pun disambut setakat ini bahawa Malaysia akan menjadi peneraju industri hijau yang nombor 1 di rantau ini, saudara-saudara. Kita sudah dapatkan pelaburan 25 bilion ringgit. Zaman dia dulu, pernah dengar tak ada pelaburan sampai, projek-projek sampai 25 bilion? Dia tak ada, dia kerja belanja duit dah. Bilion sana, bilion juga, tapi bilion sakau. Belanja. 25 bilion yang terdiri daripada 10 projek rintis bertaraf nasional yang sekarang ini kita sudah mula tengok ada sambutan yang baik daripada pelabur-pelabur. Sebab dia menjawab persoalan pelabur. Kalau kamu nak suruh aku letak duit dekat negara kamu, sektor mana yang menjanjikan masa depan kandungan teknologi dan pulangan? Sebab itu kita jawab, sektor peralihan tenaga. Sebab Malaysia ini ada potensi yang cukup baik. Secara geografinya, kita berada di tengah-tengah rantau Asia Tenggara. Di sebelah utara, di Laos, di Kemboja, mereka ada potensi hidroelektrik yang besar. Di sebelah selatan, termasuk Malaysia, Singapura dan sebahagian Indonesia, ada permintaan terhadap tenaga boleh baru ataupun renewable energy yang tinggi. Tapi kalau tak melalui Malaysia, maka dia tak boleh beli daripada Cambodia, daripada Myanmar, daripada Laos. Sebab itu, kita berada paling depan sekali untuk kita menjadi pemimpin peneraju industri ini, dan industri tenaga boleh baru atau peralihan tenaga mengikut rekod pelaburan seluruh dunia, industri yang paling banyak mendapat pelaburan dalam tempoh 2 tahun yang lepas adalah industri tenaga boleh baru. Jadi sekarang bila Malaysia dah ada, kita dah ada rancangan yang jelas, kita bermula dengan 10 projek skala nasional, harga 25 bilion pelaburan yang diperlukan, maka pelabur-pelabur akan kata, baik, aku berminat. Kerana projek ini akan hasilkan kerja macam ini, akan menghubungkan negara-negara, tiba-tiba barulah Malaysia, insya-Allah saudara-saudari, akan mendapat perhatian pelabur-pelabur balik, insya-Allah.
Sebab itu, kalau tak percaya cakap saya tak tahulah orang PD ni jenis main saham ke tidak, saudara-saudari boleh tengok pasaran saham. Jangan tengok yang duk naik seminggu ni, tapi tengok kepada saham-saham syarikat-syarikat yang terbabit dengan penjanaan tenaga boleh baru sejak 2 bulan yang lepas. Syarikat-syarikat ini telah melalui kenaikan harga saham yang berterusan selama 2 bulan berturut-turut. Termasuklah Tenaga Nasional, saudara-saudara. Dan oleh kerana syarikat-syarikat ini akan mendapat laba, mereka akan mendapat pelaburan, itu akan membantu keseluruhan ekonomi kita, bermula dengan pasaran saham insya-Allah, dan itu juga akan membantu kita mengukuhkan mata wang kita dalam tempoh 4-5 bulan yang akan datang. Jadi sekarang pukul 12 cukup-cukup tak? Saya nak tutup begini. Kita kena berhenti daripada politik emosi Sanusi. Kalau ikut Sanusi, semua ni mudah. Kedah ini kaya raya, kita boleh jadi negeri dengan kekayaan 43 trilion ringgit. Orang Kedah yang sokong PN tu, ya, balik makan macam tu juga, miskin macam tu juga. Bila orang, dia tak boleh jawab macam mana dia ada rancangan semua, dia akan kata, kita akan bina lapangan terbang kargo. Tapi kerajaan persekutuan tak bagi buat. Dia tak tahu. Nanti saya ulas dalam ceramah-ceramah saya yang akan datang. Malaysia pernah terlibat dengan lapangan terbang kargo, saudara-saudari. Dan penglibatan itulah yang menyebabkan kerugian beratus-ratus juta ringgit, yang menyebabkan mas penerbangan Malaysia sampai sekarang miskin dan patah kaki. Dia tak pernah semak semua ni. Malaysia pernah terlibat dalam lapangan terbang kargo. Bukan dekat Malaysia pun, dekat Jerman pun. Kalau di Jerman itu pun lapangan terbang kargo mampus, apatah lagi lah di bawah Sanusi. Jadi sebab itu Malaysia kena berubah pengundi-pengundi kita, menilai perancangan. Dan kita juga tahu, kalau nak tanam timun pun ambil masa 3-4 bulan. Apatah lagi untuk menyelamatkan ekonomi negara yang kita warisi dengan hutang 1.5 trilion. Saya boleh bercakap begini kerana kita ada rancangan. Dan satu demi satu keluar. Kalau mereka ada rancangan, saya panggil Azmin Ali. Kalau Azmin Ali sebagai bekas Menteri Ekonomi daripada Perikatan Nasional, dia rasa rekod dia lebih baik daripada Kerajaan Perpaduan. Saya nak seluruh Malaysia dengar, supaya dilaporkan esok, beritahu, saya cabar Azmin Ali berdebat dengan saya pasal ekonomi Malaysia. Kalau dia beranilah. Saya tak rasa dia berani sebab dia sentiasa kabur. Tapi insya-Allah kita tunggu. Dan saya harap dalam tempoh 2-3 minggu berkempen ini, saya akan terus bercakap tentang benda-benda yang susah nak faham ini. Perkara-perkara yang berat. Tapi sebab kita nak jadi negara yang cerdik, saudara-saudari. Kita tak nak anak-anak kita, generasi kita, diberi RM50, RM100, pakai baju Perikatan Nasional, naik motor keliling kampung. Kita tak nak macam itu. Kita nak lahirkan anak-anak muda, rakyat kita yang pandai menilai, pandai menghakimi kerajaan yang boleh mentadbir dengan baik. Kerana itulah satu-satunya jalan kita boleh memastikan kesejahteraan kepada rakyat terbanyak seperti saudara-saudara. Jadi, terbaik itu dia, sahabat semua. Satu pencerahan yang padu daripada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Jadi kita telah dengar bagaimana beliau menepis segala tomahan, segala tuduhan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional seperti Muhyiddin Yassin, Sanusi, siapa lagi? Azmin Ali, yang pandai klaim saja apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Bukan dia pandai klaim, tapi juga mempersoalkan segala inisiatif dan juga usaha yang dilakukan oleh kerajaan hari ini untuk memulihkan ekonomi kita, untuk mengurangkan inflasi, untuk membantu rakyat di luar sana, untuk mengawal harga barang dan sebagainya. Perkara ini gagal mereka lakukan, sahabat semua. Tapi hari ini
mereka perlekehkan usaha kerajaan yang begitu baik untuk memulihkan ekonomi kita. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabat di luar sana? Sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema, jangan menjadi seperti walaun-walauntik, lebay-lebay, dan juga geng sapu bersih ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Oriental Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.